TV KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, hos anda Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar adik-adik sekalian? Apa khabar murid-murid sekalian? Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik, duduk di rumah, kekal berada di rumah, stay safe, stay at home dan kita akan berjaya. Kerana hari ini kalau kita nak update kes terkini pada hari ini, wow, 11,618 kes. Jadi murid-murid kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Topik kita pada hari ini cukup menarik. Subjek kita pada hari ini adalah berkaitan dengan asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kita bersama dengan seorang guru akademik dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Indah Seri Kembangan, iaitu Cikgu Ida binti Mahat. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Saya bila subjek macam cikgu yang datang mesti lembut je orang tu. Yalah, maklumlah subjek kita ni berkaitan dengan asuhan awal kanak-kanak kan. Mesti cikgunya mesti yang baik-baik, lembut je kan. Baik cikgu. Saya ada satu soalan lah cikgu. Apa sebenarnya special subjek kita hari ni cikgu? Okey, kalau ditanya tentang apa specialnya subjek saya ni kan, yang pertama lah, of course lah dia sangat special sebab dekat seluruh sekolah negeri Malaysia ni, kat negara kita Malaysia ni, cuma ada 9 buah sekolah saja yang menawarkan subjek asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Serius cikgu? 9. Okay? Dan yang kedua lah, saya rasa istimewanya subjek saya yang menyebabkan saya rasa teruja nak terus mengajar subjek ini ialah sebabnya saya memiliki pelajar-pelajar yang bukan mengambil subjek killer, tapi mereka ialah pelajar-pelajar asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang sentiasa bermotivasi, yang sentiasa bersemangat, berfikiran positif dan sentiasa berusaha untuk jadi yang terbaik. Betul cikgu, nak jaga anak orang ni bukan senang cikgu ya. Ya betul. Perlu kepada ilmu dan perlu kepada kemahiran yang betul. Baik cikgu, sebelum kita mulakan, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu cikgu? Alright, boleh. Okey, kita kenakan cecair pembasmi kuman. Silakan cikgu. Okey. Cikgu dah berapa tahun cikgu dalam bidang mengajar topik ni cikgu? Okey, alhamdulillah. Saya pula juga. Okey, Allah dah izinkan saya mengajar di dalam bidang perguruan ni selama 17 tahun. 17 tahun cikgu? Wow, lamanya. Alhamdulillah, syukur masih diberikan kesihatan untuk saya terus berjuang demi anak didik saya. Okey cikgu. Jadi kita nak tengok juga apa kata murid-murid kita tentang topik kita hari ini cikgu. Boleh cikgu? Boleh. Okey, jom kita saksikan. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Safia binti Jaafar. Saya pelajar tingkatan 4 Arif dan saya di sini mengambil aliran asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak di SMK Seri Indah. Saya memilih jurusan ini sebab saya yakin saya boleh bawa subjek ini untuk kecemerlangan dan masa depan saya. Oleh itu, saya akan belajar bersungguh-sungguh untuk pastikan saya mencapai target saya. Saya tak akan kecewakan diri saya, ibu bapa saya dan guru saya. Target saya ialah untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang perkembangan awal kanak-kanak. Terima kasih cikgu, terima kasih ibu bapa, terima kasih semua.
Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Syahira binti Muhammad Basri. Saya pelajar tingkatan 4 asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Ini merupakan subjek kegemaran saya. Saya dapat cikgu yang bagus. Saya juga dapat kawan-kawan yang sentiasa membantu saya. Saya berjanji akan belajar bersungguh-sungguh untuk memastikan keputusan SPM saya pada tahun 2022 cemerlang, terutamanya dalam subjek asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak. Terima kasih cikgu, terima kasih semua. Didik TV KPM. Bukan kata cikgu je, murid-muridnya pun lembut-lembut semua kan. Maklumlah nak jaga anak orang ni kena cermat, kena teliti cikgu kan. Especially bayi dan sebagainya. Baik cikgu, kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama dengan kita pada hari ini. Dipersilakan murid-murid kita. Hai, Assalamualaikum semua. Sihat ya? Sihat semua Cuba senyum sikit kawan-kawan saya ni. Okey, baik. Dah senyum tu okey lah cikgu Baik, kita nak berkenalan terlebih dahulu dengan kawan-kawan saya ni cikgu. Pertama sekali kita nak berkenalan dengan mereka, iaitu Nur Alisha. Boleh kenalkan diri anda dan kita nak tahu apakah cita-cita anda. Silakan Alisha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Alisha binti Nur Effendi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Indah. Cita-cita saya nak menjadi guru. Okey. Takat dilah. Takat dilah ya. Okey, baik. Seterusnya kita ada Syahira. Dipersilakan. Hai, nama saya Nur Syahira binti Muhammad Basri. Saya dari SMK Seri Indah. Saya nak jadi doktor. Okey, baik. Seterusnya kita ada Nur Safia. Silakan. Hai, nama saya Safia Safia. Alright. Saya menjadi doktor. Okey, dua orang doktor dah tu. Baik, seterusnya kita nak berkenal dengan Alisa. Hai, nama saya Nur Alisa. Dari Sekolah Estetik SMK Seri Indah. Saya cita nak jadi cikgu. Okey, dua cikgu, dua doktor. Murid-murid kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Indah, Seri Kembangan. Baik cikgu. Pentingnya orang kata apa asuhan awal kanak-kanak ni cikgu, sebab segalanya bermula daripada anak-anak kecil kita cikgu. Baik, selepas ni kita nak minta ni ilmu cikgu ni 17 tahun ni. Lama ni. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Alisha binti Nur Effendi, pelajar tingkatan 4 yang mengambil aliran asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak di SMK Seri Indah. Saya sangat suka subjek ini kerana saya dapat memahami dan mengetahui dunia perkembangan awal bayi dan kanak-kanak. Saya juga berharap dan berdoa untuk SPM 2020 nanti saya akan mendapat keputusan SPM yang boleh membanggakan kedua ibu bapa saya dan cikgu saya, iaitu Puan Ida, tak terkecuali untuk diri saya sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Aduh. Sakit perut lah pula. Sakit perut cikgu. Itu Aiman salah makan tu. Itulah cikgu. Saya tak tahu tadi saya makan apalah dekat kedai tadi cikgu. Macam mana nak buat ni cikgu? Itulah, kalau untuk menyediakan makanan bayi dan kanak-kanak memang perlu teliti Aiman. Kalau tak nanti memang mereka akan sakit perut. Yelah cikgu. Mereka boleh muntah-muntah, mereka boleh alahan. Memang kita kena jaga. Orang tua pun tak tahan cikgu. Ini kan pula baby-baby ataupun kanak-kanak cikgu. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak tanya murid-murid kita. Adakah anda semua dah bersedia dah murid-murid ni? Nak mulakan kelas dengan Cikgu Ida pada hari ini. Dah bersedia? Tunjuk good sikit murid-murid. Tunjuk good sikit, patut senyumlah sikit. Okey, macam tu lah murid-murid sekalian. Okey cikgu, murid-murid kita dah bersedia dah untuk mulakan kelas kita pada hari ini. Tapi kita tak bawa periuk cikgu nak memasak hari ni? Tak adalah. Kita tak sempat nak masak hari ni. Okey, silakan cikgu. Tak apa masa lagi. Silakan. Okey, hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Cikgu Ida binti Mahat. Baik, sebelum kita memulakan subjek kita ataupun modul kita pada hari ini, jom kita saksikan video ringkas ni dulu. Okey, jom. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Oh, ada main masak-masak kat sekolah cikgu Ya, mereka okey, memang. baik. Jadi sekarang ni kita baru nak mula kelas kita pada hari ini cikgu. Dipersilakan asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak tingkatan 4. Silakan cikgu. Okey, baik. Terima kasih Aiman. Baik, sebentar tadi anda telah pun saksikan video ringkas tentang pentaksiran amali APAK 01 iaitu penyediaan makanan bayi dan juga kanak-kanak. Baik, cikgu percaya pelajar-pelajar tingkatan 5 pasti telah pun selesai melaksanakan pentaksiran amali tersebut. Dan bagi pelajar-pelajar tingkatan 4 yang masih lagi belum sempat melaksanakan pentaksiran amali, okey, di sini cikgu nak bagi tahu anda akan perlu menyediakan 2 hidangan. Okey, pentaksiran amali itu memerlukan anda menyediakan 2 hidangan, satu untuk bayi dan juga satu untuk kanak-kanak. Okey, baik, hari ini cikgu nak imbas kembali memori kamu dalam modul 5 penyediaan makanan bayi dan juga kanak-kanak. Okey, jom kita ulang kaji bersama-sama. Okey, modul 5 ini ada 5 standard kandungan. Okey, 5.1 makanan nutrien dan fungsinya, 5.2 makanan seimbang untuk bayi dan kanak-kanak, 5.3 perancangan menu untuk bayi dan kanak-kanak, 5.4 penyediaan makanan bayi dan kanak-kanak dan 5.5 ialah adab makan. Okey, jom kita terjah dan bedah setiap standard kandungan ini. Alright, jom cikgu. Okey, baik. 5.1 makanan nutrien dan fungsinya. Baik, seperti yang kita sedia maklum, makanan utama bagi bayi ialah susu dan susu yang terbaik bagi bayi ialah susu ibu. Namun kita kena ingat menjelang usia bayi itu 6 bulan, okey, susu sahaja tidak mencukupi untuk keperluan dan pertumbuhan bayi tersebut. Jadi pada usia 6 bulan, bayi tersebut perlu diperkenalkan dengan makanan tambahan ataupun kita panggil dia sebagai makanan pelengkap. Okey, makanan pelengkap ini sangat penting dan makanan pelengkap ini perlulah makanan yang berkhasiat dan seimbang untuk tumbesaran, baik untuk perkembangan mental, untuk mengawal keadaan obesiti dan juga untuk memastikan bayi dan kanak-kanak itu diberikan vitamin yang mencukupi. Baik, seterusnya dalam makanan yang bakal kamu sediakan ataupun yang telah pun kamu sediakan mestilah mengandungi nutrien-nutrien yang penting. Okey, contohnya kat sini ialah karbohidrat. Okey, datang dari mana karbohidrat ni? Okey, karbohidrat ni datangnya daripada makanan ruji rakyat Malaysia seperti roti, nasi, mi, ubi-ubian. Yang mana fungsinya untuk membekalkan sumber haba dan tenaga selain untuk mengekalkan tahap glukosa dalam darah. Baik, nombor 2, nutrien yang perlu ada dalam makanan bayi dan kanak-kanak ialah protein. Yang mana kita boleh peroleh protein ini daripada daging, ayam, ikan dan juga kekacang. Okey, yang dia punya fungsi dia ialah untuk pembinaan hormon, enzim dan juga antibody selain untuk mengekalkan pertumbuhan normal. Dan nutrien yang ketiga yang perlu ada dalam makanan bayi dan kanak-kanak ialah lemak. Okey, orang takut dengan lemak sebab lemak kawan baik dia apa? Lemak. Kegemukan, obesiti. Betul tak Aiman? Alamak cikgu, saya tak nafas sekejap. Okey, tapi lemak sebenarnya diperlukan oleh tubuh badan sebab lemaklah yang membantu melarutkan vitamin-vitamin penting seperti A, D, E dan K, dan juga lemak juga berfungsi untuk melindungi organ-organ dalaman. Dan kita boleh dapat lemak ni daripada keju, kuning telur, lemak tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Baik, seterusnya 2 lagi nutrien yang perlu ada dalam makanan bayi dan juga kanak-kanak iaitu mineral dan juga vitamin. Mineral kita boleh peroleh dari susu, sayuran hijau dan kekacang yang mana tugas dia untuk menguatkan tulang dan gigi dan untuk membantu mencegah penyakit. Dan juga vitamin. Vitamin ini kita boleh peroleh daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang mana fungsinya untuk mencantikkan kulit. Ini orang perempuan sukalah. Dan juga membantu untuk mencegah penyakit. Baik, kita pergi ke standard 5.2. Okey, makanan seimbang untuk bayi dan kanak-kanak. Aiman, pada pendapat Aiman lah, apa maksud makanan seimbang, Aiman? Makanan seimbang ni cikgu setahu saya waktu saya belajar kat sekolah tu cikgu, dia kata makanan seimbang ni dia kena makanan yang berzat dan berkhasiat dan yang paling penting cikgu, dia kena makan tu kena cukup cikgu. Betul ke cikgu? Ya.
Pandai Aiman lepas ni masuk kelas saya lah Aiman. Okey, Mesti cikgu. ramai yang beratur nak masuk kelas asuhan dan pendidikan Terima awal kasih, kanak-kanak. cikgu. Okey, betul Aiman. Okey, sekarang ni persoalan dia, bagaimana kita nak tahu makanan yang kita sediakan itu mencukupi untuk keperluan tubuh badan bayi dan kanak-kanak. Baik, di sini nanti cikgu kamu akan memperkenalkan dengan konsep piramid makanan. Okey, piramid makanan ni ada 4 aras. Okey, di dalamnya terkandung 5 kumpulan makanan. Okey, dan di aras yang pertama ni ialah kita perlu makan paling banyak, iaitu aras 1 karbohidrat. Okey, naik ke aras yang kedua, kita kena makan dengan banyak. Okey, iaitu aras buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Naik ke aras yang ketiga, kita perlu makan dalam kuantiti yang sederhana, iaitu protein dan juga produk tenusu. Dan yang aras yang terakhir ialah makanan yang kita perlu makan dalam kuantiti yang sedikit, iaitu lemak, minyak, garam dan juga gula. Baik, seterusnya ini ialah contoh sajian seimbang untuk bayi dan kanak-kanak. Okey, bayi apabila dia baru saja mencuba makanan pelengkap, kita bagilah kentang, lecik dan air suam. Okey, apabila dia berusia 8 bulan, kita dah boleh perkenalkan dengan bubur nasi, labu kisar dan juga air suam. Okey, bila bayi itu berusia 8 hingga 11 bulan, okey, kita perkenalkan dengan bubur nasi, okey, tapi kita dah pelbagaikan hidangan di mana ada isi ikan dikisar, ada bayam dikisar, okey, buah betik lecik. Okey, kalau kita tengok kat sini, kenapa semuanya perlu dikisar? Okey, kenapa perlu dikisar? Sebabnya, okey, untuk kita mendapatkan tekstur yang halus dan juga lembut. Okey, sebabnya kenapa? Sebabnya untuk memudahkan bayi itu menelan makanan dan untuk mengelakkan bayi daripada tercekik ataupun tersedak. Okey. Yalah cikgu, tak boleh makanan yang besar-besar tu cekik budak-budak tu ya. Okey cikgu. Okey, seterusnya apabila berusia 1 hingga 2 tahun, peringkat ni kita panggil sebagai peringkat kanak-kanak. Okey, kita masih lagi perkenalkan bubur nasi, tapi kalau kita lihat bubur kat sini lebih likat, lebih orang kata pekat dan tak perlu lagi dikisar. Dan pada usia ni juga kita dah boleh perkenalkan dengan nasi lembik, okey, dengan sup ikan, brokoli, buah-buahan dan juga air suam. Okey, maksudnya umur 1 hingga 2 tahun ni mereka dah perlu makan nasi, dah boleh makan nasi lembik lah ya. Okey. Baik, bila kanak-kanak ini berusia 3 hingga 4 tahun, okey, mereka dah boleh makan seperti orang dewasa. Okey, contoh kat sini nasi putih, ayam bakar, sup sayur dan juga buah-buahan. Tapi elakkanlah makanan yang pedas dan berempah kan. Walaupun dah makanan diorang ni macam orang dewasa, tapi elakkanlah makanan yang tidak sesuai bagi usia sebegini. Nasi berani tu tak boleh lagi lah juga nasi boleh lah kot. Nasi boleh lah kot. Kan, Okay. sikit-sikit boleh tapi jangan banyak kan. Kesian kat perut kanak-kanak tu. Okey, baik. Kita tengok ciri kanak-kanak yang tidak mendapat makanan seimbang. Bila dia tak dapat makanan yang seimbang, of course dia akan kurus, perut dia kembung dan sel imuniti dia akan jatuh. Okey, bila sel imuniti dia akan jatuh, bermaksud nanti badan dia akan mudah diserang dengan pelbagai penyakit. Bila badan diserang pelbagai penyakit, secara tidak langsung dia terus lesu, tidak bermaya, nak menjalankan perkembangan yang seterusnya pun dah tak larat. Okey, sebab dia tidak mendapat makanan yang seimbang. Biasanya budak-budak ni kalau dia tak sihat cikgu, dia diam. Dia diam. Betul cikgu? Diam tak apa Aiman, takut dia merengek, menangis saja kan. Kita nak buat kerja pun susah. Baik cikgu. Okey, seterusnya perancangan menu untuk bayi dan kanak-kanak. Okey, bercerita pasal subjek asuhan dan pendidikan awal kanak-kanak, bermaksud perancangan menu ni sangat penting. Okey, sebab dia berkait dengan taska dan juga tadika. Andai kata kamu nanti anak-anak cikgu ni akan menjadi usahawan tadika kan, tak ada nak jadi doktor lah, cikgu lah, tapi tiba-tiba jadi usahawan taska. Jadi kamu perlu ada perancangan menu ni. Okey, untuk salah satu kamu mendapat lesen pendaftaran taska daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, baik, menu terbahagi kepada dua, menu harian dan juga menu pusingan, di mana menu harian disediakan untuk bayi dan kanak-kanak untuk hidangan seharian, dan juga menu pusingan disediakan untuk 2 atau lebih menu mingguan yang dirancang dan digunakan secara bergilir-gilir. Okey, baik, kita teruskan lagi.
Okey, apa kepentingan perancangan menu? Okey, menu ni bila kita sediakan, bila kita rancang, bermaksud kita sedang merancang sajian yang mengandungi nutrien yang kita perlukan. Okey, sajian yang kita rancang itu mestilah berkhasiat, menarik dan menyelerakan. Okey, dan apabila sajian itu menarik dan menyelerakan, bermaksud kita telah beri peluang kepada kanak-kanak itu mencuba pelbagai jenis makanan. Okey, selain tu bila kita ada perancangan menu di taskar kita, okey, kita dapat menjimatkan masa, kita dapat menjimatkan tenaga dan juga bahan makanan selain kita dapat merancang perbelanjaan di taskar. Okey? Okey. Okey, dan kita pergi ke standard 5.4, penyediaan makanan untuk bayi dan kanak-kanak. Baik, untuk ini kamu kena ingat 5 langkah menyediakan susu formula. Ingat 5 langkah ni menyediakan susu formula. Itu gambar dia. Langkah pertama, letak air panas, langkah kedua, tambah air sejuk. Langkah ketiga, sukat susu, masukkan susu ke dalam botol susu. Langkah keempat, goncang sekata. Dan langkah kelima ialah kamu menitiskan air susu ke pergelangan tangan kamu untuk pastikan bahawa susu itu tidak sejuk ataupun tidak terlalu panas untuk diberikan kepada bayi. Okey. Dan ada 5 kaedah memasak di sini untuk kita boleh praktikkan di taskar, iaitu cara membakar, kaedah merenih, kaedah mengukus, kaedah menggoreng dengan minyak ataupun menggoreng tanpa minyak. Okey. Baik, seterusnya adab makan. Adab makan ni saya tak nak cakap lah. Boleh tak saya tanya Ira? Ira, apa maksud adab makan, Ira? Okey, silakan Ira. Adab makan ialah amalan dan nilai kesopanan ketika makan mengikut agama dan budaya. Okey, good Ira. Okey, apa adab makan sebelum? Tolong Safia. Sebelum makan apa kita kena buat, Safia, kanak-kanak ni? Cuci tangan sebelum makan. Okey. Beratur semasa mengambil makanan. Duduk dengan tertib di meja makan. Okey, terima kasih Safia. Okey, kalau semasa makan, apa yang kita boleh buat ya? Membaca doa membaca doa mengikut agama masing-masing. Makan menggunakan tangan kanan, makan dengan tertib, tidak gelojoh dan tidak bergurau dengan kawan, tidak membazir makanan. Okey, dan last sekali sesudah makan, apa yang perlu kanak-kanak tu buat? Siapa? Alisha. Alisha? Right. Tak dengar pula Alisha. Okey. Dah on mikrofon ke? Okey, dekatkan sikit dengan mulut. Dekatkan sikit. Okey, tak apa cikgu. Saya tolong bacakan cikgu. Okey, tolong Aiman. Okey. Selepas kita habis makan, tidak membazirkan makanan, membaca doa selepas makan, mencuci tangan selepas makan, mengemas meja makan. Itu orang kata rutin mak-mak lah tu. Habis tu, mak-mak lah yang kena kemas. Baik cikgu, kita nak sambung lagi selepas ni. Perbincangan kita memang cukup menarik cikgu. Kita nak tengok beberapa soalan berkaitan dengan topik ini cikgu. Tapi kita berehat seketika. Boleh cikgu? Boleh. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua calon SPM tahun 2021. Saya Puan Bersintan Zafina binti Basuh, ibu kepada Dayang Hanani Anissa binti Muhammad Razi, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada anak-anak calon SPM tahun 2021 yang akan menduduki peperiksaan SPM tidak lama lagi. Semoga anak-anak tabah menghadapi pelbagai cabaran sepanjang membuat persediaan. Jangan putus asa, jangan anggap pandemik COVID-19 ini sebagai satu penghalang. Teruskan membuat persediaan, usaha sehabis baik dan banyakkan berdoa. Doa ibu bapa dan guru-guru mengiringi anak-anak semua untuk mencipta kejayaan di atas usaha yang telah dilakukan. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Bersepah-sepah meja ni cikgu. Biasa kalau budak-budak makan ni macam ni lah cikgu. Nak kena kemas meja, kemas lantai dan sebagainya. Itulah orang kata biasa budak-budak ni, kalau 2 suap makan cikgu, 2 suap dia masuk, ialah semua bertabur atas lantai cikgu. Itulah menjadi masalah. Kadang-kadang diorang payah-payah cikgu, suapkan je budak-budak ni. Mana yang lebih baik cikgu? Suap budak-budak tu ke ataupun kita suruh dia belajar makan sendiri?
Okey Aiman, kita tengok kepada peringkat umur lah. Kalau macam saya rasa 1 hingga 2 tahun tu, saya rasa kita masih lagi perlu menyuap mereka lah. Okey, tapi kalau macam umur 3 hingga 4 tahun tu, kita galakkan mereka makan sendiri. Okey, sebenarnya kita nak ajar mereka makan sendiri. Waktu itu mereka boleh perkembangan sosio emosi kat situ, perkembangan bahasa kat situ pun berlaku sewaktu mereka makan sebenarnya. Okey. Okey cikgu, boleh kita teruskan kelas kita cikgu? Okey. Okey, silakan. Okey, baik, terima kasih Aiman. Okey, sekarang kita masuk ke bahagian yang kedua, iaitu bahagian menjawab soalan kertas 1. Okey, kertas 1 bahagian A. Okey, kertas 1 ujian bertulis. Saya nak cakap perkataan itu, ujian bertulis bahagian A. Okey, macam kamu sedia maklum bahawa apa ini dia ada kertas 1 di mana bahagian A dia merupakan kertas 1 ni merupakan ujian bertulis dan dibahagikan kepada bahagian A dan juga bahagian B. Okey, jom kita tengok dulu apa soalan yang terkandung di bahagian A. Okey, soalan nombor 1 ni special untuk Aiman ni. First kena kat saya lah cikgu. Ya Aiman. Saya rasa Aiman pasti boleh jawab ni Aiman. Okey, jadual 1 menunjukkan sumber makanan yang diperlukan untuk pembesaran kanak-kanak. Okey, dia dah beri dah Aiman, ayam, nasi, daging dan mi. Okey, Aiman tolong bagi tahu, okey, ayam, nasi, daging dan mi ni kategori nutrien mana Aiman? Okey Aiman, kalau protein Aiman, okey, apa sumber makanan kat sini Aiman? Yang ni saya tahu cikgu, yang ni favourite saya. Mesti kena ada ayam goreng ni cikgu. Okey, ayam dengan daging. Okey. Betul cikgu? Betul. Okey. Baik, seterusnya kalau nutrien karbohidrat Aiman. Yang ni pun sama cikgu. Saya baru lepas makan tadi. Nasi cikgu dengan mi. Okey, orang kata perut orang Melayu nak nasi, betul tak? Betul. Okey. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Ini nama dia soalan padanan. Okey, soalan yang kedua ialah soalan menyusun ataupun soalan urutan. Okey, diberikan jenis makanan kanak-kanak berusia 4 hingga 6 tahun. Okey, A, B, C, D, E dan F adalah pernyataan langkah kerja menyediakan makanan yang tidak mengikut urutan. Dah bagi dah langkah kerja ni, sayangnya tak ikut urutan pula. Okey, jadi persoalannya, okey, diminta anda susun pernyataan langkah kerja itu mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan. Baiknya di sini langkah 6 telah pun diberikan. Okey, tolong cikgu jawab. Silakan. Siapa tu? Safia ke? Silakan Safia. Langkah yang pertama F. Langkah yang kedua C. Langkah yang ketiga A. Langkah yang keempat D. Dan langkah yang kelima E. Okey, betul Safia. Pandai Safia. Cikgu sayang Safia. Okey, memang dia orang memang pandai-pandai. Okey, ini juga soalan menyusun urutan. Okey, soalan urutan lah maksudnya. Tapi kalau kita lihat yang pertama tadi, dia dah bagi penyertaan langkah kerja. Jadi mereka ni perlu susun sahaja. Kalau soalan yang ni dia tak bagi apa-apa pun. Okey, jadi di sini memang tugas kamu sebagai seorang pelajar untuk mengingat dan menghafal apa yang telah kamu pelajari. Okey, kalau soalan macam ni memang alamak, tapi inilah realitinya. Ada soalan yang begini Okey, huraikan langkah-langkah menyediakan bancuhan susu formula. Siapa yang pandai buat susu kat sini? Silakan. Siapa nak bancuh susu? Kak Long. Mana Kak Long? Saya angkat tangan. Okey. Silakan. Alisa. Alamak, dah bagi jawapan. Kantoi. Silakan. Tiba-tiba dia start lah cikgu. Ada kawan kita nak bantu tak? Syahira ke? Boleh bantu? Saya. Okey, alright. Menuangkan air masak yang telah sejuk ke dalam botol susu. Yang kedua, menuangkan air panas sehingga air dalam keadaan suam. Yang ketiga, memasukkan air panas. Okey. Dah berebut pula nak jawab. Tu yang saya kata diorang ni bermotivasi tinggi. Silakan. Ira teruskan. Yang keempat, menutup rapat penutup botol dan goncangkan botol sehingga susu larut. Yang kelima, menguji suhu susu dengan menuangkan sedikit susu atas pergelangan tangan. Okey, baik. Yang tadi tu bukan Lisa tak boleh jawab tapi dia pun sebenarnya memang tahu dah perkara-perkara ni. Okey. Anak-anak saya memang semua hebat-hebat sebenarnya hari ni. Baik. Okey, baik. Soalan yang keempat ini juga soalan padanan. Okey, diberikan gambar piramid makanan dan juga kumpulan makanan
Dan anda diminta padankan kumpulan makanan dengan aras yang betul dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Ni siapa nak tolong cikgu ya? Okey, silakan. Saya. Cepat. Siapa nak cuba ni? Saya, cikgu. Okey. Alisha. Aras 1 Alisha. Aras pertama B, aras kedua C, aras ketiga D, aras keempat A. Okey, bagus, marvelous, pandai. Terima Betul, kasih cikgu? Alisha. Betul. Okey, perfect. Memang hebat diorang ni. Okey, kita tengok pula soalan yang kelima. Bentuk apa pula soalan kelima? Ini ialah soalan metodologi ataupun soalan kaedah. Okey, jadi soalan dia terdapat kaedah memasak yang sesuai untuk penyediaan makanan bayi dan juga kanak-kanak. Okey, diminta kamu menyatakan 4 kaedah memasak tersebut. Okey, kat sini siapa nak tolong cikgu ya? Silakan. Okey, Ira Syahira. lagi. Okey, Ira, dipersilakan Ira. Mengukus, menggoreng, merenek, membakar. Okey, betul. Okey, jadi ada 4 kaedah memasak yang boleh kita gunakan macam saya beritahu tadi. Ada mengukus, ada menggoreng, ada merenek dan juga ada membakar. Berapa markah untuk Ira, cikgu? Okey, Ira, mestilah markah, markah penuh. Okey, baik. Okey, seterusnya soalan yang ke-6. Okey, berikut merupakan kesalebihan pengambilan nutrien lemak secara berlebihan. Okey, tandakan right pada kesan yang betul dan tandakan salah bagi yang tidak berkaitan pada ruang jawapan disediakan. Okey, ini ialah soalan betul salah. So, kena tengoklah mana yang betul, tandakanlah betul. Mana yang salah, tandalah salah. Okey? Jadi, saya minta siapa nak tolong jawab? Okey, cepat. Murid-murid kita, Safia. Okey, Safia. Kalau terlebih lemak, Safia, apa jadi Safia? Kolesterol tinggi, Alright. sakit jantung Alright. dan obesiti. Okey, inilah orang takut ni kalau terlebih lemak, obesiti. Yalah, cikgu. Okey, sakit jantung. Okey, sebab sebenarnya fungsi lemak ni ialah untuk melindungi organ dalaman kita yang penting seperti jantung dan juga hati. Tapi apabila terlebih lemak menyebabkan penyempitan saluran darah dan boleh menyebabkan sakit jantung. Okey, ada muntah-muntah dan talasemia. Ini salah Yang ini pula kalau terlebih makan mineral. Okey, mineral tadi ialah susu, sayuran hijau kan dan juga kekacang tak silap saya. Kalau terlebih pun tak boleh, terkurang lagi lah tak boleh. Jadi kena cukup-cukup. So kalau terlebih ni, kalau muntah-muntah dan talasemia, ini ialah untuk kalau terlebih makan nutrien mineral Okey, cikgu. Tadi kita dah bincang soalan dalam bahagian A, cikgu. Saya rasa mereka boleh jawab full lah, cikgu kan? Dan kita nak cuba pula untuk bahagian B. Boleh, cikgu? Ya, boleh. Okey, jom. Okey. Baik, soalan bahagian B ni 4 soalan saja. Wah, 4 soalan macam seronok dengar kan? Okey. Tapi 4 soalan tu, satu soalan 10 markah. Alamak. Beban dah tu. Okey, bila disebut bahagian B ni sebenarnya soalan dia lebih kepada KBAT. Okey, iaitu soalan yang paling ditakuti, okey, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, para pelajar ni kena berfikir di luar kotak. Okey, kena berfikir di luar, di zon selesa mereka sendiri. Luar kelas lah, cikgu. Ya, okey, mereka perlu kaitkan pengalaman-pengalaman mereka untuk menjawab soalan bahagian B ni. Okey, baik, kita tengok Okey. Okey, soalan 1. Okey, soalan 1. Sebagai pengasuh di Taska Seri Indah, okey, Sufia bertanggungjawab menyediakan makanan untuk bayi dan kanak-kanak di Taska tersebut. Okey, yang ni saya nak bagi soalan dekat Ira, okey. Ira, cadangkan 2 menu makan tengah hari yang sesuai untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 5 tahun. Okey, soalannya begitu. Okey, Silakan Ira. Syaira. Bihun sup ayam, nasi goreng. Okey, Ira memilih bihun sup ayam dan juga nasi goreng. Cikgu kata ni soalan kebat. Kenapa kena bagi jawapan yang mana makanan ni kami memang masak dekat bengkel. Kami masak. Ini dah bukan kebat, cikgu. Okey, kalau pada pendapat saya, kamu bagi jawapan berdasarkan pengalaman kamu. Okey, pengalaman kamu supaya jawapan ini menyelamatkan kamu, tapi bukan memerangkap kamu. Okey, sebab soalan dia ni berkait antara satu sama lain. Okey, jadi menyelamatkan kamu, bagilah jawapan yang mana kamu ada pengalaman memasak makanan tersebut. Okey. Baik, cikgu. Baik, Ira, okey, kat sini dia kata nyatakan 3 bahan asas yang diperlukan untuk menyediakan salah satu menu yang dicadangkan. Okey, Ira pilih apa bihun sup ayam ataupun nasi goreng?
Ira pilih bihun sup ayam. Okey, Ira pilih bihun sup ayam. Okey, 3 bahan asas dia apa, Ira? Bihun, ayam, lobak merah. Okey, nampak tak saya kata kaitan antara soalan A itu? Kalaulah kamu pilih jawapan yang mana kamu tak pernah sediakan di taska di bengkel kamu, okey, di soalan B nanti kamu dah terngiang-ngiang ataupun macam tercengang, nak tulis apa ni? Okey, dan bahan-bahan kamu ambil masa yang lama, merugikan Dan bila kita tengok soalan yang terangkan langkah-langkah menyediakan menu tersebut, okey, di sinilah yang saya kata betapa pentingnya soalan kamu jawab yang A itu ialah melalui pengalaman kamu. Ya, sebabnya bila soalan bahagian C ni, okey, sebab kamu dah pernah masak bihun sup ayam, jadi bila bahagian langkah-langkah ni, kamu orang kata petik jari, boleh tulis semua langkah-langkah di sini. Sebab kamu ingat apa yang telah kamu masak dekat bengkel kamu. Dah boleh terbayang lah kan? Ya, sebab kamu, bila kita dah teringat, apa yang aku buat waktu aku masak bihun sup ayam tu. Okey, jom cikgu. Baik, bila kata langkah-langkah menyediakan, okey, saya sangat kalau boleh saya nak mewajibkan, okey, tapi tak boleh kata wajib kan, tapi menggalakkan. Okey, perkataan yang pertama, okey, gunakanlah kata kerja. Okey, gunakan kata kerja di awal ayat. Tengok, merendam, mengikis dan memotong, memanaskan, menumis, memasukkan lobak merah, bihun dan sebagainya, menghias. Ini semua ialah kata kerja. Okey, tulislah guna kata kerja. Okey, barulah jawapan kamu cantik, jawapan kamu padat, jawapan kamu elok, jawapan kamu lengkap. Okey, 5 markah ya anak-anak semua. Jadi tulislah dengan betul dan lengkap. Okey, baik cikgu. Maknanya kalau kita buat praktikal dekat sekolah tu cikgu, rasanya soalan ni kacang je kot. Berdasarkan pengalaman dia, betul cikgu? Okey, baik. Apa kata kita berehat seketika, boleh cikgu? Boleh. Okey, murid-murid jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, saya Puan Rozana Manam, ibu kepada Nur Alisa Muhammad Al-Muhaimin. Saya ingin mengucapkan selamat berjaya kepada semua calon SPM bagi tahun 2021. Teruskan usaha anak-anak semua, jangan sesekali menoleh ke belakang. Terus maju ke depan untuk kamu semua mencapai kejayaan yang cemerlang dalam SPM kamu nanti. Selain itu, hormatilah guru kamu, ibu bapa kamu, dan yang paling penting, sentiasa mendekatkan diri kamu kepada Allah. Jangan lupa sentiasa berdoa dan bertawakal. Selamat berjaya. Terima kasih. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021. Orang kata cikgu, perangai budak-budak kecil ni ataupun baby-baby ni cikgu bergantung pada pemakanan dia cikgu. Orang kata kalau dia banyak sangat makan manis cikgu, dia akan lompat-lompat, dia jadi agresif. Betul ke cikgu? Betul. Itu sebab kita berbalik kepada konsep piramid makanan, Aiman. Okey, kalau kita tengok tadi konsep piramid makanan, aras yang keempat, kita kena makan dalam kuantiti yang sedikit, iaitu lemak, minyak, garam dan gula. Jadi maksudnya memang kita perlukan gula untuk bayi dan kanak-kanak itu dalam kuantiti yang sedikit supaya tak berlakulah aktifnya kanak-kanak tu di taska nanti. Yalah cikgu, lompat sana, lompat sini cikgu. Ya, betul. Okey, tapi saya sangat suka bila cikgu buat tadi ada gambar apa tu, nasi goreng. Ada gambar bear cikgu itu dah attract lah tu ya. Okey, baik cikgu. Boleh kita teruskan soalan lagi cikgu? Okey, baik. Silakan. Kita teruskan dengan soalan bahagian B. Okey, ini soalan memahami dan juga mengingat. Okey, ini soalan aplikasi. Nampak macam sama macam soalan 1 tapi agak berbeza. Okey, kalau kat sini dia bagi kamu gambar bihun, dia bagi kamu gambar lobak merah, dia bagi kamu gambar ayam. Ni aplikasi lah, maksudnya daripada gambar-gambar ni apa yang kita boleh buat? Okey, kita baca soalan Baik, Raja 4 menunjukkan bahan masakan untuk menghasilkan hidangan bagi kanak-kanak berumur 1 hingga 4 tahun. Okey, dia berdasarkan Raja 4, gambar-gambar ni, nyatakan 2 contoh hidangan yang sesuai disediakan. Okey, soalan ni saya rasa siapa jawab? Safia. Okey, silakan Safia. Awak nak buat menu apa ni? Untuk yang goreng dan
Bihun sup. Okey, sedapnya. Safia ni pemalu sikit tapi dia berani Okey, baik. Safia kata dia nak buat dia kata hidangan yang boleh dibuat berdasarkan gambar tersebut ialah bihun goreng dan juga bihun sup. Okey, berdasarkan jawapan D1A, pilih satu hidangan dan huraikan langkah kerja menyediakan hidangan itu. Okey, Safia, Safia pilih apa Bihun sup. Okey, Safia pilih bihun sup. Agak-agak kenapa Safia pilih bihun sup tu? Saya pernah masak dekat pancake. Iya, Safia. Jangan takut. Memang betul. Okey, sebab soalan lepas ni huraikan langkah kerja menyediakan hidangan. So, Safia ada pengalaman menyediakan bihun sup. Jadi, apabila dia nak menghuraikan langkah kerja tu, dah tak ada masalah bagi dia. Sebab benda itu berada di dalam fikiran dia. Okey, 6 markah tu. Jadi jangan berani-berani mencuba makanan yang kamu tidak pernah masak. Okey, gunakanlah segala pengalaman kamu. Okey, Safia, cadangkan 2 hiasan yang sesuai. Bawang goreng dan daun sup. Okey, bawang goreng dan juga daun sup. Okey, apa sahaja jawapan logik kat situ? Okey, pemeriksa boleh terimalah kalau kamu nak letak hirisan ayam ke, hirisan lobak merah ke, boleh juga diterima Okey, kita tengok soalan yang ketiga. Ini ialah soalan memahami juga Okey, anda hendak membuka gerai menjual makanan kanak-kanak. Okey, makanan yang dijual antaranya adalah muffin. Okey, nyatakan 4 bahan yang digunakan untuk membuat muffin. Siapa? Lisa. Silakan. Okey. Apa bahan nak guna untuk buat muffin ni? Bahan dia tepung, gula dan mentega. Okey, tepung, telur, gula dan juga mentega. Okey, Lisa, boleh tak terangkan 2 kaedah promosi yang sesuai untuk kamu melariskan jualan muffin kamu tu, Lisa? Yang ni yang kita kata keempat ni. Mengadakan promosi jual di internet. Okey, dia punya penerangan dia? Contohnya, promosi jual boleh dilakukan melalui platform media sosial dan laman web atau blog. Okey, jawapan yang kedua? Yang kedua, menggantung kaya rentang. Menggantung kaya rentang di tempat yang sesuai seperti kawasan perumahan. Okey, para pelajar, cikgu nak terangkan kepada kamu tentang soalan terangkan. Okey, terangkan ini 4 markah. Bermaksud di sini, okey, bila soalan terangkan, anda perlu ada jawapan, okey, anda perlu ada penerangan. Okey, sini jawapan Lisa tadi ialah mengadakan promosi di internet. Mengadakan promosi di internet itu ialah jawapan dia. So, penerangan dia apa? Penerangan dia ialah promosi jualan boleh dilakukan menerusi platform media sosial ataupun laman web atau blog. Okey, jawapan nombor 2. Lisa bagi lagi dia punya jawapan, okey, ataupun fakta jawapan dia kat situ ialah menggantung kain rentang. Okey, dan mesti ada penerangan. Okey, penerangan dia ialah menggantung kain rentang di tempat yang sesuai seperti di kawasan perumahan. Okey, soalan terangkan mesti ada jawapan, mesti ada penerangan. Okey, sebab dia 4 markah. Cikgu, kalau saya tulis mengadakan promosi di internet, boleh ke cikgu? Saya ni dah tak boleh tepu dah cikgu, tak kerti nak tulis penerangan. Apa akan berlaku? Kamu akan kehilangan markah. Maksudnya, kamu akan dapat 1 markah je lah. Markah penerangan kamu tak dapat. Okey? Baik. Lisa, cadangkan 2 makanan yang sesuai untuk dijual selain daripada muffin, Lisa. Sandwich dan donat. Okey, sandwich dan juga donat. Ini juga bila soalan cadangan, mana-mana cadangan kamu yang dianggap logik boleh diterima sebagai jawapan. Okey, cikgu. Baik, kita tengok soalan yang keempat. Okey, ini soalan reka cipta. Okey, soalan reka cipta ni anda perlu melakar, anda perlu mewarna dan juga anda perlu melabelkan hidangan itu. Okey, kalau kita tengok soalan dekat sini, okey, anda dikendaki menyediakan menu yang seimbang untuk kanak-kanak berumur 4 hingga 5 tahun. Okey. Okey, ini anak murid saya yang lukis. Okey, kalau kita tengok, dia lukis nasi goreng. Kenapa nasi goreng? Macam biasalah sebab nasi goreng tu kamu pernah sediakan di bengkel kamu ada pengalaman. Jadi kamu lakarlah. Lakar tu gunalah pensel, jangan guna pen, salah nanti tak boleh padam kan. Okey, bila dah kamu lakar, kamu warnakanlah. Okey, warna tu biar berbeza, menunjukkan mana satu nasi, mana satu telur, mana satu lobak merah, mana satu isi ayam dan juga sebagainya. Okey, dah warnakan cantik-cantik, labelkan. Labelkan. Okey, labelkan, barulah kamu dapat
6 markah. Okey, Alisha, terangkan 2 keistimewaan hidangan itu, Alisha. Yang pertama, seimbang. Makanan yang disediakan mengandung nutrien yang diperlukan seperti karbohidrat, protein dan mineral. Okey. Yang kedua, sesuai. Makanan yang disediakan tidak pedas dan boleh dimakan oleh kanak-kanak. Okey, marvelous. Okey, alhamdulillah, syukur hari ini anak-anak saya boleh menjawab soalan dengan bagus sekali. Terbaik. Okey, memang terbaik. Macam cikgu cakap tadi, ni soalan terangkan bermaksud ada jawapan, ada penerangan. Ada jawapan, ada penerangan. Barulah kamu dapat markah yang penuh. 4 markah. Sayang okey. Jawapan, penerangan, jawapan, penerangan. Okey. Oh, ada nasi goreng, ada bihun sup, ada nasi goreng. Semua lah, cikgu. Lapar pula rasa cikgu ya. Betul lah kan. Okey cikgu, pentingnya makanan berkhasiat untuk anak-anak ni kan cikgu. Mungkin cikgu boleh bagi sedikit rumusan cikgu tentang topik kita pada hari ini. Silakan cikgu. Okey, baik. Menyediakan makanan untuk bayi dan kanak-kanak ni sebenarnya lebih cerewet, lebih susah daripada menyediakan makanan untuk orang dewasa. Okey, kesilapan kamu dalam menyediakan makanan bayi dan juga kanak-kanak itu boleh menyebabkan bayi dan kanak-kanak itu mendapat alahan. Okey, mungkin boleh muntah-muntah. Okey, mungkin boleh sembelit, mungkin juga boleh naik ruam ke badan dia. Okey, jadi pentingnya di sini ialah apabila kamu menyediakan makanan untuk bayi dan kanak-kanak, kamu perlu mengambil langkah-langkah yang penting dan kaedah yang betul serta selamat bagi memastikan makanan yang kamu sediakan itu memang selamat untuk dimakan oleh bayi dan kanak-kanak. Tapi saya suka cikgu bila cikgu cerita pasal adab tadi cikgu. Penting cikgu, adab bila kita makan ya. Saya lupa nak beritahu. Okey. Adab makan tu kepentingan dia ialah sebab kita nak supaya kanak-kanak itu belajar berdisiplin daripada awal. Melentur bulu biarlah dari rebungnya. Okey, selain pada itu juga sebenarnya kita nak menerapkan nilai-nilai murni dalam diri kanak-kanak tu, iaitu nilai kebersihan. Okey cikgu. Maknanya pokok pangkalnya cikgu, melenturi bulu biarlah dari rebungnya cikgu sebab saya tengok tadi cikgu, kita mulakan dengan bismillah, beratur ketika mengambil makanan dan menggunakan tangan kanan. Yalah, sebab budak-budak kadang-kadang dia bukan kira cikgu. Tangan kiri sebagainya. Dan kalau kita tengok cikgu mengemas meja selepas makan. Dan kalau kita tengok mencuci tangan sebelum makan dan selepas makan cikgu ini satu adab yang cukup baiklah kalau kita dapat terapkan di rumah, bukan setakat budak-budak je cikgu. Kita ni dah besar ni pun kita kena menerapkan adab ketika kita makan. Dan yang paling penting sekali, baca bismillah sebelum dan selepas makan. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Ida dan terima kasih kepada murid-murid kita pada ini. Semua pandai masak kena cikgu? InsyaAllah boleh. Kalau pandai masak cikgu ni harganya mahal ni cikgu. Okey. Kita dah ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Indah Seri Kembangan. Ada rezeki kita jumpa lagi Nanti saya nak rasa makanan awak semua. Boleh cikgu? Boleh, okey. Kita dah berada di akhir siaran Sukses SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Okey, bye.